Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sultan Selangor bertitah, isu melibatkan kaum dan agama perlu dielak terutama menjelang pilihan raya. Baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam turut mengingatkan pemimpin politik agar tidak mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab. Baginda juga bertitah, rakyat serta pemimpin politik tidak perlu bimbang mengenai hak kaum masing-masing dan agama yang dianuti kerana Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja mempunyai peranan dalam memelihara perkara tersebut. Aspek pensijilan dan industri halal negara akan diperkasa ke peringkat lebih kompetitif. Ke arah itu, Perdana Menteri berkata semua jabatan dan agensi berkaitan akan diselaras di bawah satu jawatankuasa kabinet. Sektor halal perlu dimanfaatkan sebaiknya kerana Malaysia telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sasaran nilai ekspor halal negara mencecah 63.1 bilion ringgit menjelang 2025 mampu dicapai. Keyakinan disuarakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berdasarkan perkembangan ekspor halal negara tahun lalu. Jumlahnya 59.46 bilion ringgit, peningkatan 64% berbanding 2021. Penanaman padi berskala besar di Sabah, inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan tangani isu keterjaminan bekalan beras. Perkara itu akan dibincang bersama Timbalan Ketua Menteri 1 dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah dalam pertemuan esok. Kerjasama semua pihak termasuk kerajaan negeri diperlukan memandangkan mereka mempunyai kuasa terhadap tanah. Melaka pula akan perkenal garis panduan dan SOP untuk kawal selia kemasukan dan keluaran beras tempatan. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri berkata ia akan diperinci menerusi satu jawatankuasa khas yang akan dibentuk. Ia bagi selaras data sekaligus mengesan jika ada sebarang ketirisan bekalan. Laluan perkhidmatan bas di Lembah Kelang akan diselaras. Ia bagi memastikan sistem pengangkutan awam itu lebih berintegrasi pada masa depan. Seterusnya, membantu meningkatkan mutu perkhidmatan bas menjadi lebih lancar dan cekap untuk manfaat pengguna. Satu sistem yang kumpulkan data keseluruhan rumah mampu milik RMM sedang dibangunkan KPKT. Tujuannya memastikan pengurusan RMM yang lebih adil sekaligus memenuhi permintaan dan keperluan kumpulan sasar. Sistem itu akan melibatkan integrasi data RMM yang dibina pihak swasta dan kerajaan negeri. 12,006 kes babitkan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan Tribunal Pengurusan Strata telah diselesaikan tahun lalu. Ini termasuk semua kes tertunggak berikutan PKP akibat pandemik COVID-19. Sepanjang 8 bulan pertama tahun ini pula, 7,378 kes telah diselesaikan. Ketika ini, hanya 5 kes masih tertunggak. Kembara Kenali Borneo tiba di lokasi kedua terakhir iaitu di Bandaraya Kuching pada petang ini. Perkembangannya kita terus bersama wartawan Monica Gary di sana. Monica, teruskan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Pada ketika ini saya berada di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching yang menjadi persinggahan rombongan Diraja Kembara Kenali Borneo yang akan dijangka tiba pada bila-bila masa saja lagi di Kuching pada petang ini. Dan tinjauan yang kita lihat pada petang ini di sekitar perkarangan kawasan ini telah mula dikerumuni oleh orang ramai yang mula hadir untuk bersama-sama menyambut ketibaan yang di Pertuan Agong kita. Dan keberangkatan tiba rombongan diraja ini nanti akan disambut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Manakala untuk makluman, Kuching merupakan lokasi kedua terakhir Kembara Kenali Borneo ini yang secara rasminya bermula dilawas pada 7 September lalu. Dan keadaan di Kuching pada petang ini sangatlah baik sekali di mana cuaca pun tidak begitu panas dan hanya mendung sahaja ya. Manakala pada sebelah
malam nanti turut diadakan majlis penutup dan santapan malam yang akan dihoskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Dan di belakang saya ketika ini seperti anda lihat adalah kumpulan gamelan daripada Bayu Unimas yang akan mempersembahkan pukulan gamelan mereka pada santapan malam pada malam ini. Dan pada malam ini juga hadir pada majlis itu nanti Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awan Nasar serta isteri dan juga Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg serta isteri. Itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuching, Sarawak sempena program Kembara Kenali Borneo daripada rombongan diraja kita. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Monika, terima kasih. Terdahulu di Sibu, konvoi singgah di Pasar Sentral. Keberangkatan tiba keluarga diraja disambut meriah. Lebih 3,000 rakyat hadir dengan penuh rasa teruja. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong turut berkunjung ke gerai-gerai menyantuni peniaga. Seorang datuk dan cucu lelaki berusia setahun 7 bulan ditemukan lemas di dalam sebuah kolam terbiar di Taman Kempas, Sungai Petani semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, pihaknya terima laporan kira-kira pukul 7.20 malam berhubung penemuan kedua-dua mayat yang terapung di dalam kolam berkenaan. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah. 5 anggota penguatkuasa direman 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan minta dan terima rasuah daripada pemilik bot nelayan di Kedah antara 2018 hingga 2021. 5 suspek tersebut adalah antara 9 penguatkuasa yang ditahan SPRM semalam. Mereka disyaki terima rasuah sebagai balasan melindungi dan tidak ambil tindakan undang-undang terhadap bot nelayan yang melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. 2 kaki tangan pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis direman 3 hari sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan salah guna kuasa sebagai pelulus sistem perakaunan akruan kerajaan. Kedua-dua suspek dipercayai luluskan 51 transaksi pembayaran ke akaun bank milik ibu mentua dan rakan pada Mac 2018 sehingga Mei 2019. Nilai transaksi hampir RM298,000 yang sepatutnya dibayar kepada syarikat pembekal. Wang simpanan tabung haji dan amanah saham lebih RM470,000 lesap selepas terpedaya sindiket panggilan telefon atau phone scam yang menyamar sebagai pegawai insurans, polis dan peguam. Ketua Polis Perak memaklumkan mangsa wanita berusia 55 tahun membuat laporan polis semalam setelah sedar diperdaya sindiket terbabit sejak 25 Januari lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Juga kes phone scam, warga emas rugi RM485,000 diperdaya sindiket yang menyamar polis. Menurut Ketua Polis Perak, mangsa didakwa ada membuat penghantaran barang namun ia gagal dihantar kepada penerima. Setelah beberapa sambungan telefon, mangsa diperdaya kononnya terlibat kes pemerdagangan manusia dan pengubahan wang haram serta diugut akan ditangkap dan dipenjara. Mangsa yang takut ikut arahan suspek dengan membuat 34 transaksi ke 11 akaun menerusi mesin ATM. Polis Johor gagalkan cubaan seluduk masuk benih udang karang bernilai RM1.8 juta selepas sebuah bot mencurigakan ditahan di JT Awam Legaran Air Gemuruh, Sedeli, Johor. Ketua Polis Negeri memberitahu pemeriksaan menemukan 150 kotak mengandungi 180,000 ekor benih udang karang tanpa permit sah. 5 lelaki turut diberkas. Di Paya Rumput, Melaka, 4 individu ditahan kerana terbabit aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Penahanan hasil serbuan ke atas 2 premis, masing-masing dijadikan stor bekalan dan stesen minyak mini. 25,200 liter minyak diesel bernilai hampir RM100,000 dirampas. Sindiket aktif sejak 2 bulan lalu mendapatkan bekalan daripada stesen minyak sekitar Melaka guna lori yang diubah suai.
Di Bido Perak pula, kira-kira 20,000 liter diesel disita hasil serbuan di sebuah stor di ladang sawit Kuala Bikam. Pengarah KPDN Perak memaklumkan pihaknya menemui 2 tangki skid dan peralatan menyukat dan mengepam cecair serta sebuah lori dengan 2 buah tangki IBC. 2 lelaki diberkas dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. JPJ Johor sita 13 motosikal dan keluarkan 46 notis saman atas pelbagai kesalahan di Johor Bahru dalam operasi khas motosikal semalam. Antara kesalahan dikesan, tiada lesen memandu dan lesen kenderaan serta kesalahan teknikal kenderaan. Tindakan dijalankan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 600 anggota dan pegawai polis ditugaskan pada PRK Dewan Negeri Pelangai, Pahang. Ketua Polis Negeri berkata jumlah itu memadai dan kesemua anggota terlibat telah menjalani latihan sebagai persediaan menghadapi PRK berkenaan. Pihaknya yakin PRK Pelangai dapat dilaksana dengan lancar dan terkawal. Selain itu, calon serta pihak terlibat diingatkan supaya tidak sentuh isu 3R. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga penyampai berita Raymond Goh atau Muhammad Zaman Goh yang telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Ucapan sama turut dizahirkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dan Digital. Allahyarham disifatkan sebagai seorang yang peramah, tidak kedekut ilmu dan sentiasa positif. Peruntukan RM60 juta bagi dana pembiayaan peluang kedua yang diumum Perdana Menteri beri manfaat besar kepada PMKS. Menurut Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana, ia membantu usahawan terjejas terutama akibat pandemik bangkit semula. Insentif dapat diguna untuk membiayai kos operasi selain bayar pinjaman, seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara. Kenang research menjangkakan Malaysia mampu capai status negara berpendapatan tinggi paling awal menjelang 2025. Ia berdasarkan inisiatif diumum bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Juga ambil kira kadar pengembangan ekonomi selain mempertimbang potensi risiko daripada sektor luaran yang mampu beri kesan kepada tinjauan pertumbuhan. Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 telah meletakkan Malaysia pada kedudukan kukuh untuk tarik lebih banyak pelaburan dari China. Menurut Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia, ini terutama dalam sektor tenaga boleh baharu. Kekuatan China dalam sektor berkenaan beri peluang besar untuk kedua-dua negara tingkatkan perdagangan bidang berkaitan secara mampan. Pembiayaan RM500 juta diperuntukkan HSBC Malaysia menerusi Dana Ekonomi Baharu HSBC. Ia disedia khusus untuk perniagaan berteraskan ekonomi baharu bernilai tinggi. Tujuannya meningkatkan akses pembiayaan selain menyokong inovasi ekonomi di negara ini pada masa hadapan. 192,446 unit produk berjaya dikomersialkan Pusat Teknologi Herba HTC Frame setakat ini. Ia membabitkan nilai lebih RM16 juta. Menjelang 2025, nilai produk yang dikomersial disasar mencecah RM30 juta. Ia mencerminkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 30%. Korban gempa bumi Maghribi meningkat kepada 2,854 orang, manakala 2,562 lagi dilapor cedera. Angka kematian dijangka akan bertambah kerana operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Pelaksanaannya babitkan pasukan dari dalam dan luar negara. Lebih 3,000 terbunuh manakala beribu-ribu lagi hilang akibat banjir yang melanda Libya Ahad lalu. Kebanyakan mangsa merupakan penduduk bandar Pelabuhan Derna. Kawasan perumahan di sana musnah akibat bencana itu. Penyaluran bantuan terutama ubat-ubatan sudah digerakkan. Banjir berlaku disebabkan ribut Mediterranean yang mendarat di timur Libya 2 hari lepas. Banjir besar yang melanda Xi'an China pula mengakibatkan kemusnahan infrastruktur awam. Jalan-jalan raya sekitar bandar itu rosak sekaligus menjejaskan pergerakan dan aktiviti harian penduduk.
Kerja-kerja baik pulih sedang giat dijalankan. Bencana itu berlaku disebabkan hujan lebat. Awal pagi semalam, agensi cuaca keluarkan amaran hujan lebat kategori jingga iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran bencana. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di Vladivostok untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Fokus pertemuan tidak diperincikan, namun pihak berkuasa Korea Selatan jangka kedua-dua pemimpin akan berbincang mengenai penjualan senjata, juga kerjasama pemindahan teknologi pertahanan. Jong-un berlepas dari Pyongyang Ahad lalu menggunakan kereta api berperisai. Ini merupakan lawatan luar negara pertamanya selepas pandemik COVID-19. Amerika Syarikat pula sifatkan pertemuan itu menggambarkan Putin mengemis bantuan Korea Utara untuk memerangi Ukraine. Tindakan tegas akan dikenakan jika benar kedua-dua negara itu lakukan perdagangan senjata. Ini termasuk melaksana sekatan baru terhadap Pyongyang kerana terlibat membiayai Moskow bagi tujuan perang. Perkara itu melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB. Amerika menandatangani perjanjian pertukaran 5 banduan dengan Iran. Namun sekatan terhadap Iran masih diteruskan. Perjanjian itu turut menyaksikan pegangan ke atas dana Iran berjumlah $6 bilion Amerika ditarik balik. Kanta 74 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Andy Reza dan Farhatul untuk paparan komprehensif. Isya Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.